Di sini kehidupan bergerak perlahan, aman dan tenang. Gegak gempita letupan bom yang memekakkan telinga hanya tinggal cerita dalam lipatan sejarah perang 3 dekadnya. Mereka amat berbangga dengan sejarah rakyat yang tidak kalah kepada penjajah. Biarpun penuh kesederhanaan, keamanan dan kemerdekaan lebih dihargai di bumi ini berbanding kemewahan dalam belenggu penjajahan. Sepanjang perjalanan dari delta Sungai Merah di utara ke delta Mekong di selatan, ditemui masyarakat yang kuat bekerja, mengambil manfaat daripada kesuburan buminya. Di negara komunis ini, jejak Rasul mencari saudara seagama. Antara teori popular mengenai kemasukan Islam ke Nusantara ialah melalui laluan sutera, iaitu pedagang-pedagang Arab melalui jalan darat sambil berdakwah. Apakah ada kemungkinan bahawa pedagang-pedagang ini turut melalui jalan darat, iaitu melalui Vietnam, Kemboja, Thailand dan kemudiannya ke Tanah Melayu? Namun pendapat yang lebih popular ialah agama Islam tersebar di alam Melayu dengan daya tarik dakwahnya melalui perdagangan. Pedagang-pedagang Arab memperkenalkan Islam di setiap pelabuhan yang mereka singgahi. Pelabuhan Kerajaan Melayu Polinesia Champa menjadi stesen persinggahan pedagang Muslim dari Timur Tengah, Tanah Melayu serta Nusantara yang berlayar ke China. Penghijrahan bangsa Cham ke negeri-negeri Islam di Tanah Melayu dan Nusantara serta penghijrahan orang-orang Islam ke Champa turut menyumbang kepada penyebaran Islam di Vietnam. Keheningan waktu subuh berubah sebaik terbitnya matahari kerana kehidupan di bandar ini bermula seawal 6 pagi. Basikal dan motosikal memonopoli pemandangan kerana kenderaan ini lebih popular di kalangan penduduknya. Lagipun, kereta masih dianggap barangan mewah di kalangan penduduknya yang berpendapatan purata RM80 sebulan ini. Dihuni 1 juta penduduk, ibu kotanya Hanoi antara kota paling menarik di Asia. Doi Moi atau Reformasi Ekonomi 1986 yang menganjurkan pasaran bebas berjaya melepaskan negara sosialis yang didominasi Parti Komunis ini daripada kemelut ekonomi setelah berakhirnya Perang 3 Dekad serta tamatnya era Perang Dingin. Namun di celah kesungguhan rakyatnya mengambil kesempatan dasar Doi Moi, kehidupan beragama juga diberi ruang. Di Vietnam, kira-kira 95,000 daripada 76 juta penduduknya beragama Islam. Menurut Nguyen De Duan, pengarah jawatan kuasa agama, Perlembagaan Vietnam memberi ruang kepada rakyatnya mengamalkan kepercayaan agama. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tôn giáo đã được ghi trong hiến pháp năm 1992. Menurut De Duan, Perlembagaan Vietnam 1992 menghormati dan menjamin hak serta kebebasan rakyatnya menjalankan kegiatan agama masing-masing. Đảm bảo và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Perlembagaan Vietnam memandang semua agama sebagai sama di sisi undang-undangnya. Jawatan kuasa agama dibenarkan menjalankan kegiatannya asalkan tidak melanggar undang-undang perlembagaan. Di Hanoi, hanya terdapat beberapa keluarga Muslim sahaja. Bagaimanapun bagi Saifuddin yang bertugas di sebuah kedutaan asing di sini, mendapatkan bekalan daging halal bukanlah suatu kesukaran. 2 tahun lalu, Muhammad Chuang mendapat bantuan daripada jawatan kuasa Masjid An-Nur Hanoi berupa peti sejuk dan sedikit modal sebagai pembekal daging halal.
Kebanyakan pelanggan utamanya adalah ekspatriat Muslim yang ramai bertugas di sini seperti Saifuddin serta hotel yang menyediakan hidangan halal. Masjid An-Nur di Hang Luok Street ini lebih dikenali sebagai pagoda oleh masyarakat setempat. Catatan sejarah di sini menunjukkan Indian pagoda ini dibina pada tahun 1890 dan dibaiki 60 tahun kemudiannya. Masjid An-Nur membawa kenangan tersendiri kepada Muhammad Chuang yang juga Bilal di sini. 60 tahun lalu, bapanya Muhammad Azimullah yang berasal dari Karachi, Pakistan, turut sama bergotong royong bersama komuniti Islam di sini membaiki satu-satunya masjid di Hanoi ini. Negara ini menyimpan sejarah penjajahan yang panjang. Ia pernah berada di bawah pengaruh dinasti Han dari China selama 1,000 tahun. Menjelang pertengahan kurun ke-19, Perancis memulakan campur tangannya di negara ini. Sekalipun Vietnam diisytiharkan merdeka pada 1945, pertempuran menentang Perancis berterusan selama 9 tahun berikutnya. Setelah Perjanjian Geneva 1954 ditandatangani, Vietnam terbahagi dua. Vietnam Utara berideologi komunis, manakala Vietnam Selatan di bawah pengaruh kapitalis Barat. Ibu tua ini menyaksikan penyatuan Vietnam Utara dan Selatan yang hanya berlaku pada 1976 setelah 30 tahun di kancah peperangan. Ini ialah bandar pelabuhan Haiphong, terletak 100 km di timur Hanoi. Sebatang jalan di sini meriah dengan gelagat peniaga jalanan. Di sinilah letaknya Masjid Kuning Haiphong. Semasa perang menentang Perancis 40 tahun lalu, ia digunakan sebagai hospital. Hari ini walaupun ia masih gah berdiri, ia tidak lagi memainkan peranan asalnya. Hari ini, ia dijadikan pejabat percetakan kerajaan. Bandar Ho Chi Minh, dahulunya dikenali sebagai Saigon, bersempena nama sebatang sungai di sini. Semasa kerajaan Angkor berkuasa, dari kurun 11 dan 12, Saigon menjadi sebuah bandar pelabuhan. Hari ini, ia merupakan bandar terbesar yang berperanan sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Vietnam. Islam lebih subur di selatan Vietnam berbanding di utara. Di tengah kesibukan bandar Ho Chi Minh ini, komuniti Muslim berketurunan Melayu masih mampu mempertahankan akidah dan identiti mereka. Dengan 9 masjid dan 6 surau, kegiatan umat Islam di bandar Ho Chi Minh ditadbir oleh sebuah lembaga pengurusan Islam. Masjid Ar-Rahim yang juga dipanggil Masjid Melayu diasaskan oleh pendatang dari tanah Melayu juga Indonesia sekitar tahun 1880. Khidir Sanwan berusia 75 tahun. Di sini dia digelar Hakim Khidir sesuai dengan kedudukannya sebagai Nazir Masjid. Gelaran Hakim lazim diberikan sebagai penghormatan kepada orang agama. Dua orang cucunya ini, Asmara dan Zainal Abidin, adalah generasi Muslim pelapis yang menjadi harapan Hakim Khidir untuk meneruskan tradisi Tauhid. Beliau berbangga dengan agama Islam yang dianuti serta keturunan Melayu yang diwarisinya.
Di sini jelas usaha yang dilakukan pendakwah silam memudahkan umat Islam kemudian mengamalkan agama mereka. Nenek cucu dulu datang sini dengan kapal laut lah. Datang sini cari makan, kerjakan pasal kehidupan di dunia ni. Orang tua dulu. Orang Bawean, orang Indonesia. Satu kampung sampai sini. Ni semua orang di kampulan bangunan masjid ini. Menurut Hakim Khidir, walaupun masjid ini kecil dan serba kekurangan, namun ia tetap dikunjungi ekspatriat asing, termasuk orang-orang kenamaan. Sekarang dulu wafat, ada anak ni, Tangka Abdul Jafar. Agung. Agung, ayah Agung. Tengku Jaafar. Ya, Tengku Jafar pun ada datang. Dianggarkan terdapat lebih 5,000 orang Muslim di 15 kawasan bandar Ho Chi Minh. Mereka berketurunan Melayu, Cham, India dan Pakistan. Biarpun taraf hidup komuniti Muslim di sini pada tahap yang rendah, mereka masih punya semangat keagamaan yang tinggi. Di tengah-tengah kesesakan ini, di sebuah penempatan yang digelar Phu Nuan, masih boleh ditemui tempat untuk Muslim Vietnam melaksanakan tanggungjawab fardu ain dan kifayah mereka. Kawasan ini adalah penempatan pertama komuniti Melayu Champa yang berasal dari Chau Dok atau Chau Pong sejak 1945. Terdiri daripada 120 keluarga, identiti keislaman jelas kelihatan di sini. Surau menjadi nadi penyatu masyarakat Muslim di Phu Nuan. Selain kelas pengajian agama dan Al-Quran, sambutan Malidur Rasul sebegini mengukuhkan lagi tradisi keislaman yang diwarisi masyarakat Melayu zaman berzaman. Sekalipun telah berlalu tempoh masa yang panjang sejak pertama kali Islam diperkenalkan di bumi Vietnam, akidah yang murni ini terus dipertahankan. Amalan seperti ini menyuburkan lagi rasa cinta mereka kepada agama. Mereka diikat dengan kesatuan akidah tauhid dan kebersamaan Islam yang jitu. Hanya keutuhan iman dan kesatuan mampu menjamin kesinambungan minoriti Muslim di bumi Vietnam. Sau đây là giọng ca Bích Phượng qua bài Cung Chàng Xưa, nhạc mới của Giang Cao, lời giọng cổ của Lê Minh Bảo, dàn nhạc Thanh Hải và Ngọc Tuấn. Dari sudut bahasa, etnologi, budaya dan sejarah, bangsa Champa mempunyai pertalian erat dengan bangsa Melayu di Semenanjung dan Nusantara. Delta Mekong bagai nyawa kepada rakyat di selatan Vietnam ini. Kesuburan buminya menyumbangkan pendapatan kepada negara dan rakyat Vietnam. Ada catatan yang menyatakan sekitar kurun ke-7 hingga 10, dinasti Tang, pelayar Arab yang dalam perjalanan ke Kanton memperkenalkan akidah tauhid di kota-kota pelabuhan Indochina. Juga dipercayai pelarian politik dari Iraq yang melarikan diri daripada penindasan Al-Hajjaj pada zaman Bani Umayyah turut mengembangkan Islam di Indochina sekitar kurun ke-7. Tidak heranlah kerajaan Champa yang muncul sebagai stesen perdagangan antara Asia Barat dan China pada kurun kedua hingga kurun ke-17 di Vietnam sudah pun mengenali Islam.
Warna kulit dan selera mungkin sama, namun budaya dan gaya hidup di selatan Vietnam ini masih mengekalkan keunikannya. Perbezaan dalam persamaan inilah yang kadang-kadang membuatkan kita terpegun membandingkan kehidupan di sebuah negara asing dengan keadaan di negara sendiri. Pada tahun 1471, Champa diserang bangsa Vietnam hingga orang Champa yang berturunan Melayu Polinesia melarikan diri ke Kemboja, Tanah Melayu dan Jawa. Hasil pergaulan dengan masyarakat Muslim tempatan, mereka turut memeluk Islam. Awal kurun ke-17, pemerintahan Champa Islam berjaya ditegakkan. Hinggalah ia berakhir pada 1697 apabila ia ditakluki kembali oleh bangsa Vietnam. Hari ini 80% daripada keturunan Champa di Vietnam dan Cambodia beragama Islam. Majoritinya di kampung Phom Soi Chai Pong, di mana Islam diberi ruang dan peluang. Maka ruang dan peluang itu amat dihargai. Lelaki tua berusia 87 tahun ini bagai mata air di bumi gersang. Ilmunya melimpah mengisi ruang minda dan dada umat Islam Vietnam yang ketandusan ulama. Haji Ismail Fikri pernah menuntut di Kelantan, pernah berguru dengan Tok Kenali dan ulama-ulama besar lainnya. Beliau yang menjadi mufti Vietnam sejak 22 tahun lalu begitu prihatin dengan keperluan ilmu, ulama serta perpaduan umat Islam Vietnam. Beliau dihormati dan dihargai sejajar dengan pesan Rasul Al-Ulama Warathatul Anbiya. Sambutan penuh kemesraan begitu mengharukan. Kehangatan persaudaraan Islam amat terasa. Dalam pertemuan singkat ini, Haji Ismail sempat meluahkan isi hatinya. Harapan yang besar sekali dia ialah ilmu agama. Sebab sekarang ilmu agama banyak jalan syarat. Kita dulu empat saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab. Sekarang dia pecah di banyak jalan yang tidak betul dengan syarak hukum Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi harapan yang besar sekali ini agama. Dua naskah Al-Quran berusia hampir 300 tahun ini dibawa dari Tanah Melayu sekitar tahun 1715 oleh Haji Ahmad dari Terengganu bersama saudaranya Zainal Abidin. Di negara Vietnam yang sosialis ini, mereka akur hanya Al-Quran dan ilmu, warisan paling berharga kepada generasi mendatang. Dalam episod seterusnya di Vietnam esok, temui dua imam tua yang pernah menjadi murid ulama Kelantan terkenal, Tok Kenali. Mereka masih fasih berbahasa Melayu walaupun menetap di Vietnam berpuluh-puluh tahun lalu. Jumpa lagi.